Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Jumaat 9 Rabiul Tsani 1444 bersamaan dengan 4 hari bulan 11 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, juzuk yang ke-27. Ini adalah merupakan siri yang ke-10 dan yang terakhir bagi surah ini. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari Al-Quran, untuk memahaminya, mentadabburnya dan beramal dengannya, serta Allah anugerahkan kepada kita mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang dengannya. Addu 'alaiha bin nawajiz, kita gigit sunnah ini dengan gigi geraham, maknanya kita berpegang sungguh-sungguh, tidak berpaling meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, ayat yang kita akan baca bermula ayat 62. Ayat 62 sehingga akhir surah 78. Ayat ini sambung hak semalam. Semalam kita dah baca ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, mereka buat persiapan yang begitu kemas, yang begitu rapi. Allah Ta'ala akan beri kepada mereka 2 syurga darjat yang paling tinggi. Ayat ini, ayat 62 ni, wa min dunihima jannatan, 2 syurga juga, tapi orang panggil darjat yang kedua. Syurga darjat yang kedua apa comel, tapi nak banding hak liman khafa maqa, tinggi lagi hak tu. Kita akan tengok nanti sedikit perbezaan Allah Ta'ala sebut tentang isi kandungan syurga tu. Dia sama ya, hak ni mata air, tapi hak ni air sungai hak mengalir, hak ni mata air hak kecil sikit. Dua-dua ni untuk orang yang baik, untuk orang yang soleh, tapi darjat dia kurang daripada yang pertama. Yang pertama itu as-sabiqun as-sabiqun. Yang kedua ni al-muqarrabun. Itulah ibaratnya begitu. Mana orang yang darjat dia kurang sikit dari sudut kedudukan ibadatnya, maka dia ambil juga syurga tapi rendah sikit daripada yang pertama. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala anugerahkan kita syurga yang tertinggi, dan kalau tak dapat yang tinggi pun kena ada yang kedua. Yang penting kita tak mau langsung kita nak syurga, kita tak mau disentuh oleh api neraka walaupun sekejap. Nah. Kemudian Allah Ta'ala sebut sifat-sifat syurga tu, ahli-ahli syurga tu macam mana. InsyaAllah dalam siri ini sekali lagi Allah Ta'ala bawa kepada kita 8 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 8 kali pula. Yang semalam 8 kali, yang pertama 8, yang kedua 7 tentang neraka. Semalam waliman khafa maqama rabbih jannatan 8 kali, dan wa min dunihima di sini 8 kali pula fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mari kita baca ayat dulu. Ayat kita ni bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1193. Ana akan baca 2-3 ayat ya, kemudian kita pergi kepada huraian. Kalau kita baca semua panjang. Allahu Akbar walillahil hamd.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Mari kita balik kepada huraian terjemahan ayat di muka surah di ayat yang ke-62. Wa min dunihima jannatan, dan selain dari dua syurga yang pertama tadi yang darjat yang tinggi, dua syurga lagi, dua syurga lagi untuk menjadi balasan bagi golongan peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua apa? Peringkat ahli syurga ni, bukan peringkat lain. Cuma darjat syurga tu berbeza-beza. Tengok munasabah susunan ayat. Lamma kana qad ulima mimma zukira, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala ceritakan kepada kita sifat orang yang takut bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Mereka telah membuat persiapan yang begitu rapi, maka disebutnya wasfil ikram. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka. Dan diakhiri dengan ayat hal jazaul ihsan illal ihsan, zikril ihsan. Darjat ihsan ni darjat kebaikan yang tinggi. Anna hadzal fariq muhsin. Jadi dia panggil darjat yang pertama tu untuk muhsinin, orang yang ihsan dia tinggi. Wa kana minal ma'lum, dan sudah kita dapat mengenali bahawa al-amilina tabaqat, orang yang bekerja beribadah ini banyak tingkatan. Jadi tingkatan itu berbeza-beza, maka balasan juga berbeza-beza. Jadi syurga pun berbeza juga. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, kalau kamu nak minta dengan Allah, mintalah al-firdausil a'la, syurga firdaus itu yang tertinggi sekali. Kita minta anugerah Allah Ta'ala, kita tahu. Kita Allah, awak ni minta syurga firdaus nah. Minta rendah-rendah ya, minta tinggi, tak dapat yang tinggi, dapat yang pertengahan. Tak dapat pertengahan, dapat yang rendah. Yang penting kita tak nak mahu neraka. Itu yang penting sekali. Wa min duni al-jannatayn allatayn taqaddama dzikruhuma, selain daripada dua syurga yang telah kita sebut dalam siri yang lepas, ada lagi jannatani aqallu minhuma rutbatan wa fadlan. Dua syurga lagi yang darjat yang kedua. Dia panggil darjat yang kedua. Tapi semua tu berdarjat belaka. Syurga tu semuanya darjat belaka. Tapi yang ni pun darjat yang kedua. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jannatani min fiddatin, dua syurga yang dibuat daripada fiddah, perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, semua bekas-bekas dia, apa perhiasan dia, perak belaka. Wa jannatani min zahabin, dua syurga pula daripada emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, bekas-bekas dia dan segala perhiasan dia daripada emas. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bila sebut tentang dua syurga ni, Allah tanya balik, itu tanda pelajar. Ini
yang ke-24 daripada awal surah, dan nombor 1 untuk siri ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai'a ya Rabbi, tidak ada nikmat yang kami nak dustakan ya Allah, tetapi kami mohon maaf sekiranya nikmat itu tidak disyukuri dengan sepatutnya. Dusta tidak, tapi kita bimbang takut kurang syukur. Nah, Allahu Akbar. Baik, sekarang ni kita pindah kepada sifat syurga darjat yang kedua ni macam mana pula. Tengok ayat 64. Mudhammatan. Kedua-duanya menghijau subur tanamannya. Comel, hijau dia punya subur. Yani al-muswaddatani min syiddati khudratihima. Nampak macam hitam tapi dia hijau sebenarnya. Hijau ni comel. Mari soalan yang kedua. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Jawab, la syai' ya Rabb, tidak ada mana-mana nikmat. Cuma kita minta Allah bantu kita untuk bersyukur dengan kesyukuran yang sepatutnya. Hamdalillaka ya Rabb. Baik, apa lagi sifat syurga ini? Fihima aynani nadhakhatan. Dalam kedua-dua syurga itu terdapat dua mata air yang terus-menerus memancutkan airnya. Coba tengoklah, nanti kita buat bandingan. Yang ni nadhakhatan, mata air yang memancut. Tengok dalam ayat syurga darjat yang pertama, ayat 50. Fihima aynani tajriyan. Terdapat mata air yang mengalir. Itu ya beza dia. Hak ni mata air mengalir, maknanya macam sungai gitu, comel. Yang ni mata air memancut. Dua nak banding, nanti kita banding dalam fawaid lah, tidak lambat habis. Ainani nadhakhatan. Kemudian Allah tanya pula lagi soalan yang ketiga dalam ayat ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Jawab, la syai'a ya Rabb, tidak ada. Comel lah tu. Syurganya comel, hijau dia punya warna, air-air dia memancut. Bila ada air, adalah buah, ada pokok. Maka Allah Ta'ala sebut pokok pula kita. Ayat 68. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Pada keduanya terdapat buah-buahan serta pohon-pohon kurma dan delima. Kurma dia kurma syurga ni, bukan kurma kurma hak dalam kat tempat kita, tidaklah, comel lah dia tu. Jadi bila ada air, ada pokok, ada buah. Allahu Akbar. Kemudian mari soalan yang keempat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Jawab, la syai'a ya Rabbi, tidak ada nikmat yang kami dustakan ya Rabb. Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mana kita engkar nikmat tidak, kita minta Allah bantu kita untuk banyak berzikir, banyak bersyukur dengan nikmat yang Tuhan anugerahkan, dan juga melakukan ibadat dengan sebaik-baiknya. Dengan nikmat yang Allah anugerahkan, kita makin kuat beribadat.
Kerana nikmat itu tanda syukur kita, tanda syukur itu ialah beribadat dengan sebaik-baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pindah pula kepada penghuni syurga pula. Sama ayat ni, dia tertib satu-satu. Ada air, ada buah. Kalau ada air, ada buah, tak ada orang, mana suka? Sekarang ni kita cari teman dalam syurga. Apakah sifat mereka? Comel ke huda? Ayat 70. Fihinna khairatun hisan. Dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Ini dua kategori, dua kriteria nak cari pasangan. Kena ada comel, kena baik akhlak. Dua tu ya. Ni kita ni banyak sangat syarat. Lepas tu ada setengah orang kita tak bini pak tua, syarat banyak doa. Syarat atau syarat ni tak payah. Syarat yang pertama akhlak yang baik, syarat yang kedua comel, sudah. Ni dok ni tu lagi, ni lagi. Nak habis you lagi, habis tu lagi, akhir kali habis homo dia. Tak bini pak sudah. Jangan. Allah Taala sebut dua ya sifat. Khairatun hisan. Akhlak baik, comel, bas. Oi, nak cari comel pula, payah. Tak. Dia comel tu dengan ni pelajar-pelajar kita, anak-anak muda nak cari calon. Comel tu ikut persepsi pandangan mata masing-masing. Tak boleh kira mata dengan air. Dia kadang-kadang mak dia kena dah. Oh comelnya budak ni. Anak dia tengok tak smart. Tak jadi. Ada setengah orang tu bodoh ya. Oh wak kelik ke mak dia sengih-sengih tunjuk mak kata, bodoh budak ni. Bodoh kita kena. Kata mana? Jadi khairatun hisan. Akhlak comel pada pandangan mata awak cukup. Orang lain pedulikan dia. Kemudian mari yang penting kita kena campur di antara hisanul wujuh wa khuluqun jamil. Rupa comel, akhlak baik, sudah. Mari soalan yang kelima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Jawab lagi, la syai'a ya rabbi, tidak ada. Bertemankan teman yang comel, yang baik. Setara mana nak comel tu? Allah nak detailkan comelnya ahli teman dalam syurga tu lawa comel. Mana dia punya comel? Perangai dia macam mana? Tengok ayat 72. Hurum maqsuratun fil khiyam, iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Dia kata min wasfihinna, di antara sifat bidadari itu bidun, putih orangnya, syadidu sawadu a'yunihinna, dan mata dia hitam molek. Rupanya salah ni budak-budak kata orang putih comel mata kelabu. Tak. Bidadari surga mata dia hitam, mata putih dengan mata hitam tu nampak. Oh ni putih, oh ni hitam. Tak sudut pakar lah mungkin nepek mata tu nak jadi orang putih. Nak. Tapi budak-budak ni dia ikut baju. Kalau baju dia biru, dia tepek mata biru. Baju hijau, tepek mata hijau. Jadi katak lawak ni. Jangan tepek mana merah sudah. Oh celek mata merah ni hatu, dia kata lagu ni. Salah pilih warna pula hara dunia ni. Jangan duk main-main. Yang pentingnya dalam sifat wanita syurga ni syadidu sawadu ayunhin wa bayaduha. Cerita panjang pun tak ada kerja juga kalau tak ada amal. Oh comel ada syurga, beramalah tak jadi. Dia ada lagi dalam ayat yang panjang tentang ahli syurga ni, dalam surah Al-Waqiah ni, panjang pula ni. Baiklah. Tapi apa sifat dia? Dia comel, tapi orang panggil tidak suka berjalan sana sini. Maqsuratun fil khiyam, mereka tetap
tempat tinggal masing-masing, ai mahjubatun wa mahbusatun fi buyutil lu'lu'il mujawwaf. Dia tak jalan. Orang wanita syurga dia tidak suka orang panggil bertereba sana sini, tak ada. Orang Kelantan kata tak suka derak. Derak nak kata apa? Berak ni. Berderak ni mana suka berjalan-jalan, tak ada. Dia duduk dalam rumah dia ya. Ni. Duduk di rumah dia, tempat tinggal dia tu dalam rumah lu'lu' al-mujawwaf. Mutiara yang comel pula gitu. Lagu mana? Mari kita pergi syurga nanti insya-Allah kita tengok. Masya-Allah. Yang pentingnya kita nak jadi ahli syurga ni jangan duduk berderak banyak. Ni ada semua tempat dia ada ni. Pasar pagi pun ada, pasar malam pun ada. Pasar petang pun ada juga. Dah. Surga tak apa ada. Tak payah. Duduk di rumah. Jangan duduk apa ni berjalan sana sini. Kalau kata jangan duduk berderak kok si orang perempuan ni. Kena duduk rumah. Masya-Allah. Tengok sifat dia, sifat khiyam. Khiyam tu tempat rumah dia tu lagu mana? Tengok hadis. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati khaymatun min lu'lu'atin mujawwafatin. Dalam syurga ni khemah daripada lu'lu', daripada mutiara yang berlubang pula. Arduha sittuna milan, luah dia 60 batu. Fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin yatufuna alaihimul mu'min. Setiap sudut tu ada kumpulan duduk situ. Ada pokok dia. Yatufu alaihimul mu'min, orang mukmin duduk berjalan tengok sekali dia duduk buah sini, pani buah sini. Suka. Tak berjalan sana dalam syurga dia tak gila dalam kawasan kemah dia tu. Padah tak gila pun. Main dengan 60 batu ni dah. Kita ya bergerak kat sini buat rumah kecil. Rumah kecil suami pula hilang semua. Allahu akbar, duduk kedai kopi semua dia kata. Jadi sebab bini dia baik aku pergi pasar pagi. Kita tidak harmoni mana duduk. Baik. Allah Taala hadis ini hadis Abi Musa al-Asy'ari rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu ay li Muslim. Mari soalan yang keenam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Mana? Tak ada, la syai'a ya Rabb. Sifat yang seterusnya daripada sifat wanita ahli syurga. Apa sifat dia? Tengok ayat 74. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Kata di ahli tafsir kata lamma kan anfusul akhyar, oleh kerana jiwa yang besar dia akan cari hak baik juga. Jiwa yang kecil cari hak kecil. Itulah Allah Taala sebut dalam Quran at-tayyibatu lit-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin al-khabisu lil-khabisat. Mana orang hak buruk perangai cari hak buruk juga. Hak baik cari hak baik. Jadi kita nak jadi orang baik dia akan cari orang baik juga. Ai lam yujami'hunna fayaftadda bakaratuhunna qabla azwajihinna. Tak ada. Semua masuk dalam syurga yang bidadari itu anak dara belaka, bukan janda, tak pernah disentuh oleh laki-laki manusia. Bidadari jin tak pernah disentuh oleh laki-laki jin. Jin ada bidadari juga. Iya. Sebab tu Tuhan tanya dua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah nikmat yang satu nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Kita kata tidak ada ya Rabbi. Kita tak mau dusta mana-mana nikmat, yang kita nak syukur segala nikmat yang Allah anugerahkan. Pasangan dah ada, comel lote, molek lawa, kata orang-orang Kelantan kata, habis
mereka berkumpul, macam mana pula dia punya medan tetamu dia macam mana, tempat duduk dia lagu mana pula. Mari ayat 76. Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan bertelku di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya, serta permaidani-permaidani yang sangat indah. Allah comel. Oh, dia punya katil singgah sana lawa. Nah, permaidani dia pula comel. Kata orang jalan tu tergelak kaki. Oh, kita ni jalan cakap nak tergelak kaki ya. Dah kapek nipis tak ya? Oh, nak tergelak kaki kapek. Allahu Akbar. Ayyatana'amuna, mereka menikmati belitikai, duduk nyanda sengging duduk di atas pakaian yang hijau yang comel, dengan hamparan-hamparan yang begitu lawa. Tak usah nak ceritalah comel tak comel, yang pentingnya kita kena usaha biar boleh sampai. Nah, maka di antara dia kata abqariyan hisan, panjang pula huraian ulama sebut tentang sifat ni, dia punya permaidani yang comel tu. Cukup dah kita dengar comel tu pada tu tak. Kalau tak semangat lagi nak ibadat, tak tahu nak kata dia panggil orang lemah dah tu, lemah bateri dah tu. Ini yang ke-8 dan merupakan yang ke-31 soalan dalam surah ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Kita kata la syai'a ya Rabbi, tidak ada yang kami nak dustakan, tak ada. Habislah kita para pelajar 8 kali soalan dalam ayat ini, sama dengan ayat syurga yang darjat ula bau ni pun 8 kali juga. Maka itulah yang dikatakan semua Allah Ta'ala sebut 8 kali. Ulama tadabbur kata bertepatan dengan 8 pintu syurga. Baik. Dalam CD yang lepas Allah Ta'ala sebut hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kemudian dalam ayat ini diakhiri dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha sucilah nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu, ingat tanda situ, nama tu. Ismu rabbika tu, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maknanya nama Allah Ta'ala itu mempunyai kedudukan yang tinggi, keagungan yang besar, dan kemuliaan yang sangat kuat. Itu dipanggil tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tengok munasabah ayat. Dalam ayat 27, undur balik 27, ayat 27 Allah Ta'ala tamatkan perbincangan tentang contoh-contoh ataupun dia sebut apa dengan nama dunia kan. Ayat 27. Setelah Allah Ta'ala sebut nikmat yang dia beri, marajal bahraini yakhruju minal lu'lu' wal marjan wal jahul jawab, kapal-kapal bahtera, maka Allah Ta'ala sebut, tengok ayat 7, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sebab apa? Bila dia sebut nikmat dunia, Allah kata semua itu akan hilang, semua itu akan binasa. Yabqa wajhu rabbika, yang kekalnya Allah, zat Allah Ta'ala saja. Baik, kita dah bincang baru ni kenapa kenapa di sini zi. Dalam masa ayat 27 dulu. Sekali lagi hari ini kita undur balik ke ayat ini.
Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha sucilah nama Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Kata di para ulama tadabbur, dia kata wal akhirah, oleh kerana ayat-ayat yang kita baca ini semuanya tentang akhirat, tentang syurga. Syurga ni Allah janji jannatul khulud, jannat, syurga yang kekal. Maka Allah Ta'ala sebut di sini tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Kekalnya syurga itu bi baqaillahi, baqaaha bi ibqaillah. Maka dia kekal dengan sebab Allah Ta'ala kekalkan dia. Dunia tadi semua hancur, yang tinggal wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang di sini Allah Ta'ala kata yang aku kekalkan syurga dengan sebab apa? Sebab Allah jadikan dia tu kekal. Allahu akbar. Tengok ini berbeza di antara ya baqa wajhu rabbika tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Tamaklah perbincangan ayat kita para pelajar. Sangat indah, sangat menarik perbahasan surah ini, surah Ar-Rahman, bila kita baca dengan kefahaman. Kalau kita baca saja sebab kita baca dah ni tak ada apa, bukan tak ada apa, maknanya tidak masuk jelira dalam kepahaman kita. Boleh pahala. Maaf. Yang kata baca Quran tak ada apa, nak tarik balik. Baca boleh pahala tapi kesan. Kesan itu tidak begitu kuat. Karena itu bila ada majlis tadarus. Majlis tadarus itu tapi tak ada pengisian, kita kata tak cukup. Setakat nak pergi baca saja, tak payahlah susah-susah kita ke sana ke sini. Nah, tapi kita kena buat perhimpunan, kumpul ramai-ramai orang, mesti ada pengisian. Mesti walaupun 10, 15, 30 minit kena ada. Cari pengisi-pengisi yang boleh ringkaskan ayat yang kita baca tu. Apakah tadabbur ayat ini beberapa perkara, 5 faedah kah kita kata macam kita buat ni? 5 faedah daripada ayat yang kita baca, 1, 2, 3, 4, 5 secara ringkas. Dia rugilah kalau kita berkumpul sekadar baca ayat lepas tu balik. Itu dia panggil darjat yang pertama. Maqam yang kedua faham, markat yang ketiga amal. Baik, Allah kata apa ni? Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram, ay tabarakasmu rabbik. Maha berkat, maha suci nama Tuhanmu. Fal barakatu kulluha minhu, semua keberkatan itu mari daripada nama Allah. Fa kullu ma zukira alaihi burika fi, semua yang disebut nama Allah diberkati. Semua yang disebut nama Allah diberkati. Kita pun kalau kita nak berkat apa-apa, kita kata apa? Kita kata bismillah. Kita nak mula baca, nak mula makan, nak apa saja pun kita kena bismillah, barulah dia jadi berkat. Baru ada keberkatan. Jadi kata ulama tadabbur, al-barakah takunu bismillah. Semua keberkatan perbuatan kita tu apabila kita mula dengan bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah, maka barulah kita dapat keberkatan di dalam amal-amal kebajikan yang kita buat. Tapi kena syarat lah, amal tu biar amal baik lah. Pergi nak kata orang baca bismillah boleh? Mana boleh? Nak bismillah panggil tapa orang lah. Bismillah pergi curi barang orang, bismillah pergi makan benda haram, mana boleh? Bismillah pergi sembelih babi. Jadi lah, tamatlah kita. Mari kita masuk kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Al-faidatul ula, tanda ni pelajar. Faedah yang pertama, wa min dunihima jannatan. Darjat yang kedua, 2 syurga juga dapat. Timbul soalan, kaifa in qasamat hadhil jinanul arba'u, bagaimana kita nak bahagikan 4 jenis syurga ni kepada orang yang beriman ni? Macam mana? Semalam kita dah bincang tentang waliman khafa maqama rabbih jannatan.
Ayat ini wa min dunihima jannatan. Mana orang ni takut pada Allah tapi darjat dia rendah sikit. Darjat ihsan dia rendah sikit. Al-jawab, lamma kana al-khaifun, orang yang takut kepada Allah Taala itu ada dua kategori. Yang pertama dia panggil muqarrabin, orang yang sangat dekat dengan Allah, semua ibadat dia kepada Allah Taala. Yang kedua dia panggil ashabul yamin. Ashabul yamin. Ini kita sambung dalam ayat akan datang ni dalam surah Al-Waqiah. Tengok, ini munasabah. Dalam cerita ni dia mari surah Al-Waqiah menjelaskan darjat manusia, kenapa syurga mereka berbeza. Masya-Allah. Itu dia panggil ilmu munasabah al-suwar. Tadi munasabah ayat, ini munasabah surah pula. Maka bagi muqarrabin, kana lil muqarrabina minhum al-jannatanil 'aliyatan. Orang yang muqarrabin, dua syurga yang tinggi. Wali ashabil yamin al-jannatanil latani dunahuma. Bagi orang yang muqarrabin, bagi orang yang ashabil yamin, dua syurga yang kurang sikit darjat daripada yang pertama. Yang penting bagi kita, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kita ini daripada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan suka tengok perbandingan. Apa bezanya Ustaz weh? Apa bezanya ayat syurga yang pertama, syurga yang kedua? Jawabnya sedikit perbezaan. Cuba tengok. Tadi anda sebut spontan. Dalam ayat 50, untuk kumpulan yang pertama, fihima ainani tajriyan, mata air yang berlari. Untuk syurga darjat yang kedua, ainani naddakhatan, mata air yang terpancar. Tak sama hak berlari dengan pancar. Satu. Wa minal ma'lum, kita dapat tahulah perbezaan di antara air yang berlari dengan air yang terpancar. Baik. Dalam ayat 48, kategori yang pertama, zawata afnan, pokok-pokok yang ada dahan-dahannya yang banyak. Dalam ayat ini, fihima min kulli yang awal dulu. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Pokok buah-buah pula berpasang-pasangan. Ni masam, ni manis yang dicampur. Dalam kumpulan yang kedua dia tak sebut. Dia kata fihima fakihatun wa nukhlu wa rumman. Ada buah, ada buah-buahan, ada tamar, ada delima. Beza tu. Ayat 54, kumpulan pertama, muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqin wa janal jannataini dan. Mari ayat yang kedua ni kata muttaqian ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Jadi beza di antara dua kategori itu. Ayat kumpulan yang pertama, faifihin naqasiratut tarfi. Ayat yang kedua, hurum maqsuratun fil khiyam. Tidak detail. Pertama tu detail sifat bidadari dia. Kita kata masya-Allah. Kumpulan yang pertama, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Sesungguhnya balasan orang baik itu kebaikan yang diberikan. Banyak sekali kebaikan yang Allah Taala anugerahkan. Itu walam yaqul dzalika fil ukhrayaini. Hak yang kedua dia tak sebut hal jazaa'ul ihsan. Jadi itulah di antara contoh-contoh. Kalau tuan-tuan nak ambil mana bezanya syurga yang pertama yang kedua, itu contoh yang sedikit. Kita boleh bongkar lagi lah kalau nak lagi. Cukuplah. Yang penting bagi kita nak pergi syurga. Darjat pertama, darjat yang kedua, Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kita ni daripada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Dalam syurga tu ada buah-buahan, ada tamar dan ada delima. Yahtaju bihi, ada ulama guna ayat ini mengeluarkan buah kurma dan buah delima daripada nama buah-buahan. Tak. Dia kata dia nama khas. Kita kata makan buah mari kita makan buah fakihah, orang tak angkat buah kurma. Tak. Kurma lain. Kalau kata nak makan buah, dia mari pisang, anggur, apa lagi buah-buah lain, dia tak bawa mari buah kurma. Ini
sebagian ulama mengatakan begitu, li'anna syai'a la yu'tafu ala nafsihi. Itu bahasa Arab kata. Karena satu benda tu orang ta'ataf, tidak disandar ke dia sendiri. Jadi dia Fakihah, lepas tu mari pula nakhlun wa rumman. Lain. Sebagaimana Imam Syafi'i istimbak daripada ayat Al-Baqarah 98, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Malaikat sebut dah, Jibril dan Mikail. Dia tak masuk. Tu malaikat secara umum, yang ni khas. Wallahu a'lam. Itu perbahasa para ulama, kita korek nyari biar kita nampak. Kemudian adakah buah-buah lain lebih afdal daripada kurma? Sebab dalam ayat ni Tuhan tu sebut kurma dulu. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Buah-buahan, lepas tu bagi tamar. Dia kata anna taqdim laisa laziman lil fadli. Sebut dulu tu bukan maknanya yang terbaik, tidak. Falam yadullat taqdim fiha, tidak menunjukkan dalam ayat ini takdim itu menunjukkan kebaikan. Macam ayat lain tu, ayat surah lain dia kata walahmi tairin. Wa fawakiha walahmi tairin kan. Macam mana ayat? Dia permulaan ayat. Dia sebut wa fakihatin. Wa fakihatin, buah-buahan, walahmi, baru daging. Jadi ada ulama bahagian pemakan yang kata elok kita makan buah dulu, kemudian baru makan daging, sebab buah tu dia mudah serak kan. Ni daging ni berat. Jadi tidak menunjukkan takdim, tapi mungkin kita guna tertib, makan buah dulu baru makan daging. Ahli-ahli pemakan yang boleh bincanglah tajuk tu. Tapi ada kalanya tertib, macam ayat wudu tak boleh. Ja'akum minal ghaiti aw lamsa, ayat ni, ayat wuduk tu. Bila kita nak ambil nak salat, iza qumtu ila salati faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum, tangan, wa arjulakum minal ka'bayn. Mana itu tertib, muka, tangan, kepala, kaki, tak boleh tukar. Jadi ada ayat menunjukkan tertib, ada ayat menunjukkan afdaliyah. Cuma ulama tafsir kata di si ayat ni khas tentang buah-buahan ni la yadullu ala tafdil, tidak. Makan hok mana pun hok sedap. Wallahu alam. Jangan main. Dia orang ni dia cari semua gini. Kita kalau kita korek sikit-sikit pun letih dah kita penat. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Yang ketiga, Allah kata fihinna khairatun hisan. Fihinna khairatun hisan. Mana dia? Dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik, akhlaknya lagi cantik parasnya. Jadi itu syarat nak jadi bidadari ni, kena comel, kena baik. In qila kaifa qala fi zikrin nisa fihinna. Dua-dua tu yang sebut fihinna khairatun. Dalam bagi mereka itu. Walamma zakara ghairahunna qala fihima. Bila sebut benda lain dia kata fihima, dalam dua syurga tu. Pasal bila sebut tentang wanita, tentang bidadari disebut fihinna. Kenapa? Dia kata jawapan dianya qila lamma zakara al-furush muttaqi ala furushin bata'inha min istabraqin fihin. Patu mari ayat dia fihinna qasiratut tarfi thumma a'adahu huna fil jannatainil ukhrayaini bihadzal lafzi liyatashakal al-lafzu. Jadi dia kata untuk nak orang panggil supaya lafaz tu tidak jadi satu. Fihima fihinna. Mana ini khas untuk wanita saja, tak masuk hal lain. Wanita ahli syurga ni sifat dia, comel, baik perangai. Kita pun kalau nak memiliki syurgaku, kata orang bahasa orang sekarang ni, rumahku syurgaku, nak jadi lagu ni kena cari bini comel dan jujur, habis itu. Dua syarat kena ada. Maknanya dia kata apa ni, khairatun hisan, khairatul akhlak, hisanul aujuh. Akhlaknya baik, muka dia comel. Berkumpul dua ni bahagialah dia. Ini setengah orang ni comel tu perangai wuduh.
Tak payah. Sebab itulah kata orang perempuan, dia boleh sabar bersuamikan suami yang tak comel. Tak apalah, minta maaf nak kena tak comel enggak dah. Tapi mereka tak boleh sabar perangi suami yang perangai huduh, tak boleh. Perangai tak jauh. Tuai comel tapi perangai huduh tak jadi. Kalau tuai huduh perangai comel, boleh tak? Boleh sabar. Kalau guna makcik-makcik dia tu. Yalah, boleh hak comel apa ke perangai sebab setan kata orang buat apa tak. Dia keduk jual muka dia. Perangai dia huduh tak apa. Berapa dah kita? 3. Yang keempat, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari yang duduk dalam berlega dalam khemah dia tak berjalan kat sini. Kata di ulama tadabbur, isyaratun ila azamatihinna. Ayat ini menunjukkan kepada keagungan ahli-ahli syurga itu. Bukan orang panggil bukan benda jalanan, tapi memang orang yang comel. Fa innahu nama qusirna hajaran alaihinna. Jadi bila dia molek, orang jaga dia. Dia letakkan khemah untuk dia dan dia duduk dalam tu. Maka kata di ulama tadabbur kata apa? Bila dia kata duduk dalam khemah maqsuratun fil khiyam, artinya mereka tak payah gerak banyak, tak payah jalan sana sini, tidak perlu. Sebab apa? Benda-benda hak dia nak temari kat dia. Jadi dia nak makan, buah makan, siapa buah. Dia nak minum, siapa minuman. Dia kita kata tak payah bercakap. Kita ni nak buat rumah besar-besar, apa tu sakit lutut pula. Nak pergi minum air dapur apa benar. Akhir kali dalam bilik tidur penuh dengan makanan. Bawa peti pas dalam bilik tidur dah. Sebab tak larat nak pergi ambil makan di dapur. Allahu Akbar. Ni sibuk ni sehari dua ni pula. Keluar pula video. Kalau siapa dia buat tandah dalam bilik tidur dia. Dalam rumah kita ni ada tandah kan. Dalam bilik tidur ada tandah. Tak boleh tu. Tidur sekali dengan syaitan. Kita kata awak tengok macam-macam lah mikir. Lepas tu buat tandah luar nyanyi kau orang tua-tua tu. Tak. Dah lah malam-malam kertas sejuk nak pergi buat air. Pergi duduk gagal cari apu cari. Kita kata jangan duduk terlalu guna otak sangat gak. Kita tengok ni. Allah Ta'ala sebut kepada kita. Dia punya cara bacaan memang dia sebut situ. Dia kata kita nak masuk tandah kan, kena baca doa. Tapi macam mana dalam hadis Nabi kata bangun tidur kena keluarkan, dia panggil ni istinsyak, masuk air dalam hidung. Sebab syaitan duduk tidur dalam hidung. Habis nak sembah hidung tengah waktu tidur. Banyak lagi cerita tu. Baik, kita break sekat tu dulu. Kita nak ceritanya maqsuratun fil khiyam. Mana orang mukmin dalam syurga la yahta ila taharruk. Tak payah duduk berjalan sana sini. Cukup makannya tu mari, apa benda dia mari. Khadam dia ada belaka. Yang penting dia tu macam orang panggil bidadari, ratu lah, ratu. Ni kita dia panggil ratu atas dunia ni. Ratu pergi tandah juga tak? Tiok busuk juga nak banding dengan ahli syurga lah. Jangan marah ratu. Baik, kita tamatkan perbincangan kita dengan ayat yang terakhir. Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Dia kata zil jalal, zi itu sifatun li rabbik. Sebab tu dia mari zi. Tabarakasmu rabbika zil jalali. Maha suci nama Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Maka wa ka'anna yuridul isma alladhi iftataha bis surah. Jadi nak balik kepada awal surah, Tuhan kata Ar-Rahman. Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman. Dia mula surah ini dengan dia tu rahmat yang begitu luas. Maka di akhirnya Tuhan kata Tabarakasmu rabbika zil jalali. Maha suci nama Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Maka surah ini surah dengan penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan kata berkatnya nama Allah. Macam mana kita nak nampak? Tanda dia belajar. Kaifal barakah? Apa itu berkat? Kita ni orang Melayu ni kalau sebut berkat cakap nak cium tangan ustaz. Allah jumpa ustaz berambil berkat ustaz. Punguk cium tangan lah, habis cium peluk. Tak, dia isap okok bagi duk peluk kita, Allah serabut tak lagi kita tak. Ya gosok gigi dulu nak minum ustaz pun. Lah benar. Lepas tu bila kita ustaz naik masjid, mula ustaz kuliah, dia pun sela-sela ular menyusur akar kata orang. Tolok zaman dulu
Dulu kan ustaz motor ni derah. Tolak nu luar tu. Ustaz motor luar tu. Ngaji dak, mari duk cium ustaz. Berkat. Baiklah. Mari kita tengok ayat kita ni. Menarik ni para pelajar. Dia kata ma'azamu barakatullah. Betapa besarnya berkatnya nama Allah Taala itu. Berkatnya nama Allah Taala sehingga kan hayawan, kita nak makan hayawan, kita sembelih dengan nama Allah, bismillah. Kalau sembelih tak baca gapo, boleh makan tak? Tak boleh makan. Itu dia. Kalau tak baca bismillah, takunu maitatan, jadi bangkai yang haram dimakan. Bila kata bismillah, alhamdulillah boleh makan lalu. Berkat nama Allah. Kita ada tombak, ada pistol. Piuf, lalu depan kita kijang. Bismillah, sep, lancar kita punya tombak. Kena, boleh makan. Oh, kijang, pom, lontar. Tak baca bismillah, boleh makan tak? Tak boleh makan. Tengok. Bismillah. Ada hak berat lagi ni, hak comel lagi dak. Kata Nabi SAW, iza jama'a rajulun zaujatahu. Apabila suami itu nak melakukan persubuhan, nak jima isteri dia, dia baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Bismillah, Allah Taala jauhkan kita daripada syaitan dan jauh syaitan daripada kita. Baca ke tak baca? Tak apa nak dah tengok tu ustaz lorak. Ni masalah kita ni. Dengar ni, Nabi kata apa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadahum", kalaulah seorang kamu iza arada an ya'ti alahu, bila dia mari kepada isteri dia, dia baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana, fa innahu in yuqaddar bainahuma. Andai kata malam tu direzekikan dapat anak. Benih yang ditabur itu berhasil. Waladun fi zalika lam yadurruhu syaitanu abada. Syaitan tak boleh kacau anak kita tadi. Mungkin dia nakal, lompat sana sini, tapi dia tak pergi pada peringkat yang murtad ke, siapa peringkat yang fasik yang begitu dahsyat, tak ada. Nakal sikit-sikit itu biasalah manusia. Budak ni kalau lembek saja pun tak aktif juga. Tak, orang panggil budak lembab. Tak. Maknanya hadis Nabi ni, hadis ni sahih, rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Abdullah bin Abbas. Jadi siapa dia baca doa ni, berkatnya nama Allah Taala tu, anak dia pun jadi tu. Allahu akbar. Ada juga orang bisik, ustaz, anak orang yang baik-baik tu nampak nakal juga tu, kata dia terlupa lah tu. Nak kata orang nama ingat panah ni tak ada nak baca. Nak kena pakat baca belaka lah. Jangan tak baca ibu bapa. Para pelajar kita tamaklah. Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Maha berkat nama Allah. Jadi semua benda kita nama Allah, nak makan baca bismillah, nak buat apa pun bismillah, semua bismillah, sampai peringkat nak duduk dengan isteri pun bismillah. Kita kata alhamdulillah. Bila sudah kita kata alhamdulillah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan keberkatan nama-Mu ya Allah, Engkau jadikan kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, murid-murid kami di alam nyata dan di alam maya, supaya jadikan kami dan mereka semua termasuk di kalangan hamba-hamba Engkau yang Engkau sayangi, yang Engkau redai, yang Engkau bawakan kami dengan Quran ini ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Serta selamatkan kami dan juga orang-orang yang telah kami sebut tadi daripada api neraka, daripada azab kubur, daripada segala perkara yang tidak baik. Ya Allah, hidupkan kami dengan Quran, hidupkan kami dengan sunnah Nabi SAW. Jauhkan kami dan mereka semua daripada perbuatan yang tidak baik, daripada kepahaman yang tidak baik, daripada akhlak yang buruk ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebagaimana kami telah belajari betapa sifat-sifat ahli syurga itu yang begitu indah, maka anugerahkan kami menjadi penghuninya ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Serta rezekikan kami dapat terus beramal, terus mempelajari Al-Quran, memahaminya dan beramal dengannya, dan berpegang dengannya, serta beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.